Alright, so Bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini kita akan cuba membincangkan test yang kita duduki hari itu. Dan ini adalah soalan saya. Dan saya lah. So, it took me around 1 hour lah, honestly, yeah, because it was a very difficult test in my opinion. Not because of the questions, because the questions, if you take more time to do, inshallah, it'll be easy. But it's just because that the time given is just 1 hour. But anyway, besides that, so far the test is very it's between difficult and okay one. Some questions are very direct, but some are very, it takes time to solve it. Okay. But anyway, today's session is that we will be discussing about one of the sets. Okay, as far as I know, our doctor did talk about there are two sets for the test, and this is my set. I'm not sure for Shazana here. I think do we have the same or different set? But let me check it out first. So, wait, I think we have the same set. Yeah. Sama-sama. Sama-sama. Set sama. Okay. Alright. Ya kot, mungkin sama kot, mungkin beza sikit, but it's the same, it's almost alike lah in a way, but anyway, let's try to solve. So question one, okay, question one, consider the following differential equation. Okay, we have a differential equation for a second order, and then we have to state the order and the degree. So right now we have the square root, and the only way to determine the degree is by knowing all the powers are integers, but this square root is a rational form, 1/2. So you have to get rid of it by squaring both sides. So by squaring both sides, you will have d2y over dx2. So then you have left with dy dx, that's y. And therefore, your order is 2, but your degree is 2. Okay? Hopefully, this is okay lah. For you, Nabila, okay? Okay. Right. Okay, now this is the question which interesting in a way. The following differential equation, okay, we have d beta over d alpha is equal to 2 alpha plus beta over 4 alpha plus 2 beta minus 1. Okay, now first things first, soalan ni, kalau tengok jawapan dia kan, immediately bahagian tajuk linear coefficient. Linear coefficient tak salah saya, chapter 7 for first order. So, yeah, case 1, case 2. So, first things first, we have to convert the given differential equation into this form. The only way to do that is by multiplying both sides. So you have 4 alpha plus 2 beta minus 1 d beta is equal to 2 alpha plus beta d alpha. Oh, by the way, hopefully my answers are correct lah in a way so that I could like explain very well. But anyway, so from here, just rearrange it, right? Just rearrange it. So you have what? You have 2 alpha plus beta d alpha minus 4 alpha plus 2 beta minus 1 d beta is equal to 0. Now you can expand the negative sign. You have 2 alpha plus beta d alpha. And then you have negative 4 alpha minus 2 beta plus 1 d beta is equal to 0. Now we want to, first things first, between these two, which one is the correct answer? Now we have to determine which one is the case, the first one or the second one. So to determine it, we have to see the ratio. Now to see the ratio, we have to see B2, C2. So here we have B2, B2, B1, C2, C1. So we will solve this in a way that negative 4 over 2. This is for B2, B1. And negative 4 over 2 will be negative 2. How about C2? C2, C1, which is negative 2 over 1, negative 2. So both of them are equal. Now, if they're equal, then it's the case 2, right? It's the second case, sorry, it's the second case. Now,
what does the second case means? Remember, if you remember last week we did the well the study session, we talk about how to solve for each case. In case one connects to this answer, and I believe that it will connect to this answer, but I'm not sure. But anyway, this and this one are connected. So it can't be two of those answers. So if it's the second case, then the next step is to obtain your EB by letting Z as something lah, as a subject, and just replace it. And you can use separable variable. So let's show separable variable. So okay. So let me wrap this off. Okay. So now okay, separable variable, but before we do that, we have to substitute, which in this question they let us Z, but I don't want to confuse myself, Z and 2, because in this differential equation there are 2 as a coefficient. Therefore, to remove the confusion, I let Z as X. So but it's the same thing, no problem. So let X is equal to B1 C1. So B1 and C1 is supposed to be this one, or 2. So it will be 4 alpha plus 2 beta. Hopefully I'm not wrong. I'm very worried. Okay, so yeah, if I compare it correctly. Oh, sorry. Wait. Sorry. It's not 4A. Sorry. It's 1 and 2. Sorry, C1 is C1 is no B1 is 2. 2 alpha, C1 is 1 beta lah. All right. Okay. And then you differentiate everything. So you have dx is equal to 2d alpha plus db. And they want us to express db in terms of dx and dA. So db is equal to 2dA, sorry, alpha minus dx. And now as you can see here, this just substitute into this. So now, and your 2a plus b will be replaced as x. So now you have a new differential equation, which is x d alpha plus negative 2x, because this Adik, apa tu? DB Oh, tu macam terbalik je. yang mana? Yang ni ya? DB tu bukan DB, dx minus 2dA. Ni ke? Tak bawah sekali tu. Bawah sekali ya. Yang DB. oh, ini ke? Yang bawah lagi. DB equals to dx kan. Ni. Dx minus 2dA kan. Oh, betul. Sorry. Okay. Betul. Okay. Thank you. Right. Okay, thank you. So, so ni just tinggal tambah 1 dengan db, iaitu dx tolak 2 d alpha sama dengan 0. So, untuk solve ni, mula kalau saya buat waktu itu lah, saya kembangkan, dapat negatif 2x dx tambah 4x d alpha, and then tambah dx tolak 2 d alpha 0. So saya boleh gabungkan dA dengan dx. So dA saya adalah x tambah 4x tolak 2 d alpha tambah tidak okay. Tambah sekejap. Ada silap. Oh ya Allah. Saya sekejap. Ya. Saya tak saya silap apa. Negative 2 plus 1 dB. Okay. X d alpha tolak 2x dx tambah 4x d alpha tambah dx
Okay. Tambah dx tolak 2 d alpha. So in a way, ini dapat 5x tolak 2 d alpha tambah 4x 4x. Ya Allah, keliru lah. Ni ada tak? Mana saya tulis ni? Okay, alpha. Okay, 5x tolak 2. Okay, ni dx. Okay, sorry. Negatif 2 tambah 1. Okay, baru betul. So, yang ni, kalau ikut jawapan, saya boleh susunkan macam ni. So, negatif 2x tambah 1. Dx sama dengan 5x tolak 2 d alpha. And dia boleh susun. Ini kembangkan. Dapat 2x tolak 1 bagi 5x tolak 2 dx sama dengan d alpha. Betul tak? Betul kan? Ada tak hilap ke? Sorry, integral. Okay, biar sejat. Tegur dia kau tak. Saya risau. Macam kan lain jawapan kan? Okay, thank you. Okay, so far soalan ni ada masalah tak? Dari segi jalan kiri saya tu. Sama je, exact sama je. It's a dummy variable anyway. Dummy variable, tak ada masalah. Okay. So semua okay? Kalau semua okay, saya teruskan Right. So seterusnya adalah dia kata classify the differential equation as separable, linear, exact, homogeneous, or Bernoulli. The equation may be more than one kind. Alright. So sekarang ni differential equation ni Bernoulli of course tak boleh. Ingat Bernoulli. Bernoulli yn yang mana n tak boleh kosong, n sama tak boleh 1. Kalau tengok sini, y kita apa? Y kita adalah of course lah. Dia macam ni. Kalau kau susun dapat dy dx tambah y over x plus 1 is equal to 10 over x plus 1. Kalau lah nak Bernoulli, ni kena ada y, n. Yang mana n kena ni. Cuma sekarang ni tak ada n, tak ada y kan. Dia macam ada y, cuma y kosong-kosong. Sebab y kosong adalah 1. Cuma di sini, kalau nak Bernoulli, n tak boleh kosong. Therefore, ini bukan Bernoulli. Okay, kalau homogeneous. Allah. Korang bising tak belakang? Bunyi leaf blower, bising tak? Tak dengar. Okay, takut bising tak, right? So, sini, okay, so dia bukan Bernoulli. Tadi tunjuk bukan Bernoulli. Kenapa bukan homogeneous? Okay, susunkan balik. X plus 1 dx sama dengan apa? 10 minus y dx. Sorry, ini dy. So, kalau korang rearrange, dapat y plus 10 dx tambah x plus 1 dy. Ingat, untuk homogeneous, kalau kita nak kalau kita nak tunjukkan dia homogeneous, dia punya function ni kena ada degree of n, ni pun kena degree of n. Lambda. Then, of course, homogeneous. Tapi tak, sebab sekarang ni, boleh tak kita faktor lambda kalau kita gantikan? Contoh, sini, kita boleh argue, ya contoh ni m. Ni x lah, ni x. Ni x, y. Kita tambah lambda depan dia. Macam saya nak tengok homogeneous Tapi, sekarang ni lambda y tak 10. So, kita tak boleh faktor lambda because it's not a common factor. Okay? Unless kita common factor, barulah kita boleh gantilah lambda mx. Kita tak boleh sebab 10 tak ada pun boleh ubah, dia constant. Saya nak katakan, ini macam linear coefficient. Tak ada 7. Lebih kurang lah. Okay. Anyway, ini exact, sorry. The exact. So, ni pun sama. Tak boleh. Not homogeneous. So, it's not homogeneous. So, linear, yes. Linear yang tadi tunjuk. Yang tadilah saya susunkan. Jadi, the general form of first order linear differential equation. Tadilah. Kalau exact, yes. Kalau kau tengok d, dy dengan sini,
partial derivative X. Sekejap. Alhamdulillah. Dia satu equal exact. Confirm. Kalau separable, boleh. Kau tengok atas ni, boleh dia separate, tak ada masalah. Dapat 1 minus y dy sama dengan 1x plus 1 dx. So, separable, boleh, tak ada masalah. Therefore, ada 3. Separable, exact, linear. Itu soalan ini. Right? So, ada sebarang masalah tak? Ada sebarang bantahan tak? Ada tak bantahan apa-apa? Boleh je, kita argue. Dan lagi pun, kenapa saya yakin 3? Sebab markah 3 tau. Markah 3, so 3 jawapan dah. Ada. Okay. Dia kadang tengok juga markah. Kalau markah 4, tengok tak disuruh select one more kan. Mungkin ikut markah. 3 lah jawapan. Right? Alright, so jom. Okay, nah ni. Ini kan. Paling tak suka lah. Sebab apa lah? Dia semua variable. Haram tu. Dia variable. So dia dah clear sikit. Waktu saya buat malam tu But, okay lah. Not bad lah. Just that hati-hati. Okay. Anyway. So, kau rasa kita boleh solve ni guna apa? Boleh tak kita guna separable variable? Boleh tak? Separate. Boleh kan? Okay. Okay. Keluar message ke? Separable variable. So, sekarang ni, kita boleh separate. Macam mana? So, mula kita boleh buat gini. 1 over negative Ri I minus S di is equal to dt. Kenapa saya bawa semua ke kiri? Okay, sekarang ni ada satu dependent variable which is I, satu lagi independent variable which is T. Dan sini tak ada T kan? So maksudnya ya semua ni no problem. Boleh je bawa left hand side. R and S are constants. Ingat juga. So tak ada masalah. Boleh je bawa. And then integrate je biasa. And then negative R tu, orang boleh bawa keluar sebenarnya. Factor out the integral. So dia lebih macam ni lah. Integrate. And then negative 1 over R. Integrate 1 over I minus S. ds is equal to 1 dt. Okay. And then 1 over I times I minus S. Partial fractions. Ingat adik? Partial fractions. So, kalau bisa. 1 over I minus S is equal to A over I plus B over I minus S. Nak dapatkan A adalah 1 divided by 0 minus S. Negative 1 over S. Kalau B, dia adalah 1 over S. Ini method dia adalah cover up method. Cover up method basically, kalau lah korang ada linear factor untuk denominator yang macam ni, linear factor, senang saja. Dia linear factor tak ada repeated. Dia senang. So, ini korang boleh step macam ni and then boleh ganti terus. Ni apa nilai I yang boleh jadi kosong? Kosong lah. So, nilai I kosong tu just ganti pada ini sahaja. Ni pula nilai I jadi apa supaya itu dia kosong, which is S. So ganti ini sahaja. So I 1 over S lah. But don't worry, insyaAllah nanti lepas ni saya share video about cover up method. Sangat bagus. And doktor approve tentang method tu untuk calculus lah. Dia panggil Dr. Ong. Boleh tak kita guna cover up method? Sebab cepat, senang, efficient. Boleh. Tak ada masalah. Okay. So now we have both of these coefficients, A dengan B. Now, kita boleh solve. So negative 1 over R. Jadi 1 over SI plus 1 over S I minus S. di is equal to 1 dt. Now, since S is a common factor for both terms, and S is a constant, korang boleh buat keluar. Listen. Dapat negative 1 over SR, 1 over 1 over I minus S di. So, korang boleh solve lah in a way. Kau dapat negative 1 over SR ln I plus ln I minus S.
Sekejap. Sorry, negatif. Ini tinggal negatif. Ini negatif, negatif. Ini negatif. Okay. Betul kan? Okay. Sama dengan E tambah T. Okay. Now, okay, step senang. So, dapat mula use along properties, bergabung. Dapat I minus S over I sama dengan negative SRT plus C. And then korang boleh buat I minus S over I, eliminate long, dapat E to the power C. Negative SRT tambah C. E to the power C adalah constant juga, which is E lah. So saya just ganti, depan dapat E. Tidak masalah. Okay, so saya stop dari situ dulu. So sekarang tengok jawapan. Okay, general solution. General solution. Kenapa saya pilih nombor 1? Sebab saya boleh sebenarnya buat macam ni tau. I minus S. Provided that I will not be 0 lah in the way. Sebab nak multiply both sides. I. E negative SRT. Okay. Then saya boleh rearrange the following. And then boleh factor I. Dia dapat S over 1 minus AE negative SRT. So sama tak? Sama. So ni betul lah. Yang satu. Kenapa saya pilih jawapan yang ketiga tu? Sebab saya ni lah. Dapat form tu. So saya just ikut. Sekejap. Salah ni rasanya. Sekejap. Amak. Sekejap. Kenapa saya pilih jawapan tu? Hari tu juga. Ni. I I minus S over I. I minus S. Oh, memang saya salah buat ni. Ni salah lah. Itu yang salah. Yes. Allah, rugi. Tak apalah. But sepatutnya jawapan yang ni lah. Itu. Saya rasa, betul lah dua tu. Negatif C. Ya. Kalau saya terbalikkan. Betul lah. Jawapan yang kedua tu. So, bukan jawapan yang ketiga. Betul. Bukan jawapan yang ketiga. SR. R. S minus I. Ya. Okay. So, jawapan yang kedua, okay. So, yang ketiga ni, just gantikan A. Sebab sekarang kita punya initial value problem, IVP kita adalah 0 dengan I0 lah. 0 tu adalah untuk T. T adalah kosong. I kita adalah I0. So, akan dapat I0 minus S over I0 sama dengan apa? Kalau E kuasa kosong satu lah, so tinggal A saja. Therefore, jawapan kita I minus S over I sama dengan I0 minus S over I0 times with E to power negative SRT. So, itulah saya pilih jawapan ini. Alright. So, untuk soalan ni, saya salah satu lah. But it's okay. Saya memang tak kisah. But yeah, yang saya tick tu betul, yang saya pangkas salah. Right? So, ada tak soalan lebih korang so far untuk soalan ni? Kalau tak ada, kita boleh teruskan Boleh? Bismillah. Alright. So, jom kita teruskan dengan soal 5. Okay. Given X quarter A, Y quarter B, where A, B is an integer, is an integrating factor. Okay. Kalau ada integrating factor, so sekarang ni mungkin tak exact lah. In a way, tak exact.
So, nak buat macam ni, first things first, apa yang saya buat semalam, saya darabkan semua term dengan integrative factor lah. So, akan dapat 2x kuasa negatif 1 tambah A, y kuasa 1 tambah B, dx tambahkan dengan x kuasa negatif 2 tambah A, y kuasa 2 tambah B, tolak x kuasa A tambah y kuasa B. Kosong. Now, untuk exact, kalau dia exact, dia kan sama. Therefore, kita kena cari the partial derivative ini untuk d dy, ini untuk d dx. So, d dy, senang je. D dy untuk y je lah, kita differentiate. So, dapat 1 plus b. X negative 1 plus a. Y lah. Y kuasa b, sorry. And then, dia kena sama dengan partial derivative x untuk function n. So, ini akan dapat negatif 2 plus a, negatif 3 tambah a, y. So, ni sama. Ya Allah. X kuasa a, y kuasa b. So, ni a, x kuasa a tak satu, y kuasa b. Okay. So, sekarang ni, kita kembangkan. So, akan dapat negatif 2x kuasa negatif 1, x kuasa A, y kuasa B, tambah B 2, sorry, 2B, 2B x kuasa negatif 1, x kuasa A, y kuasa B. Ini pun sama dengan negatif 2x kuasa negatif 3, x kuasa A, y kuasa 2, y kuasa B, and then tambah A, x kuasa negatif 3. Sekejap. Oh, dia lagi senang. Allah, dia. Oh. Macam. Dia lagi senang kalau kita hapuskan x kuasa A, y kuasa B dulu. So, macam ni. Y, 1 tambah B. Darab negatif 2, x kuasa negatif 1. X kuasa A, y kuasa B. Yang ni pula, negatif 2 tambah A. X kuasa negatif 3. X kuasa A, y kuasa 2, y kuasa B. Tolak A, x kuasa A, x kuasa negatif 1, y kuasa B. Yang ni, semua ni ada x kuasa A, y kuasa B. So, itu kita boleh hapuskan. Senang sikit lah. Jadi, kita ditinggalkan dengan 1 tambah B, negatif 2x kuasa negatif 1, dengan negatif 2 tambah A, x kuasa negatif 3, y kuasa 2, tolak A, x kuasa negatif 1. So, sekarang ni, korang sebenarnya boleh bandingkan tau. Ini bandingkan dengan ni. Ini banding, jangan lupa negatif 2 tu. Ini banding dengan ni. Coefficient, kita banding coefficient. So, dapat negatif 2 tolak 2B sama dengan negatif A. Ini pula negatif 2 tambah A sama kosong. So, A sama dengan 2. So, kita ganti. Negatif 2, negatif 2B sama dengan negatif 2. Sekejap. Kenapa negatif 2 ni? Sorry. Ada. Okay. Ini sepatutnya tambah. So, 2 tambah B sama dengan negatif A. So, negatif 2 tambah A sama kosong, A sama 2. So, ganti dapat negatif 2. So, B sama dengan negatif 2. So, jawapan dia adalah A. Tambahlah jawapannya. Okay. Ada tak sebab masalah dalam pengiraan saya ni? Kalau macam korang jumpa yang case mistake saya ni, bolehlah tegur. InsyaAllah, saya rasa so far okey je. Dan dia kata sama, bolehlah bagi tahu sama kan. Okey, nampak tu. Tak apa, teruskan. Soalan 6. Soalan 6. Mark out of 1. Okay. So, ni yang terbiasa. Kuasa kena integer, tak boleh rational lah. Macam ni. So, semua ni kuasa kan dengan 6. So, akan dapat apa? D3y over dx3 kuasa 4 sama dengan dy dx kuasa 2 tambah y
cos ketiga. Sekarang ni, order 3. Betul? Degree. Degree ni wujud kepada order tertinggi. Di sini, order tertinggi adalah 3. Dan cos degree dia adalah 4. Therefore, ni yang jawapan dia. Okay? And then soalan 7. Consider the following differential equation. Find a particular solution of the equation if given that y prime 0 is equal to 1 and y 0 is equal to 1. So, untuk yang ni, first things first. Korang recognize kan? Ini yang auxiliary equation. Okay. Korang boleh jadikan dia sebagai auxiliary equation dengan 3R kuasa 2 tolak 4R tambah 10. Dan kosong. And then korang boleh faktorkan. Kalau korang faktorkan, sepatutnya akan dapat dua jawapan berbeza. Two distinct and real roots. So, 3, 4, 10. So, akan dapat, two complex numbers. Sorry, bukan distinct real roots. So, ni 2 tambah square root 26 over 3i. Dengan R sama dengan 2 tolak square root of 26i bahagi 3. Okay, R1, R2. So, formula apa yang kita guna? Saya tak akan go to proof. Hari tu saya dah share video about proving the solutions for when the roots are complex numbers. So basically untuk general solution adalah apa? Homogeneous adalah E kuasa R alpha cosine beta x tambah sin, ada C1, C2 ni lah. C1 cosine bx tambah C2 sin bx. Okay. Dapat ni. So, untuk tentukan alpha beta korang, ini beta, B besar. So, memula korang separate ni lah. Dapat 2/3 dengan square root 26 over 3i. So, alpha adalah 2/3, beta adalah square root of 26 over 3. Okay. And then just ganti je macam tu. So, ni dapat E kuasa 2R. Macam mana formula dia E kuasa R? Sorry, bukan R. X, alpha X. So, E kuasa 2x/3 P1 cosine square root 26 x/3 tambah C2 sin square root 26/3x. Okay. So, right now, apa yang korang perlu buat? Find the particular solution. So, untuk y0 is equal to 1. So, 1 sama dengan, kalau x kosong, untuk E, dia jadi E to the power of kosong. E to the power 0, which means that it will be 1. So, 1 lah. So, nothing lah. And then cosine 0 is 1. So, C1. Sin 0 will be 0 lah. So, tinggal ni je lah. So, C1 sama dengan 1. So, ni of course salah lah in a way. And ni pun salah sebenarnya. Sebab X ni. So, kita ada dua jawapan. Sama ada A atau B. Itu paling seram lah in a way. So, ini je kita perlu tentukan untuk situ. So, nak cek situ, kita tahu untuk first derivative adalah 1. Kan? Okay. So, product rule. Ingat balik product rule. So, product rule korang apa dia? Formula 2/3 E kuasa 2x/3. Ini adalah C1 cosine 6/3x tambah C2 sin square root of 26/3x. And then product rule, korang differentiate ni dulu, biarkan ni. Lepas tu biarkan ni, differentiate ni pula. Okay. So akan dapat apa? Akan dapat E kuasa 2x/3. Ini akan jadi C1x macam kuasa 26/3. Saya bukan x. 26/3 negatif C1 square 26/3 sin square root 26/3x. Lepas tu tambah square root 26/3 C2 sin square root 26/3x. So when of course lah x adalah kosong. So ini akan jadi 1, ini pun jadi 1. Sedang salah kot. Okay.
Cuma untuk cosine, cosine adalah 1. So in a way, sampai 1 is equal to 2/3 E1 plus 0, sebab sin 0 adalah 0, ni pula kurungan. Kuncinya kuasa 26, sebab dia common factor tau. Ni ada, ni pun ada. So bolehlah factorize. So akan dapat sin ni 0 tambah C2. That's solve. C1 tahu, C1 kot 1. So tinggal 1 sama dengan 2/3 tambah square root 26/3 C2. So ni dapat 1/3 sama dengan square root 26/3. That's solve. C2 sama dengan 1 over square root 26. Tapi jawapan tak ada jawapan tu. Tapi dia sama je. Korang just direct dengan 26. Square root 26. Dapatlah square root 26 per 26. So jawapannya adalah E. Okay. Like that. So, okay ke? Tangkap tak jadi? Ke laju jadi saya terangkan? Okay. Okay, alright. Nice. Alright, last one. Last one Okay. Yang ni korang akan tengok nota lah anyway. Dia kan tentukan yang mana true. Tak, mana yang not true, false. Kan? So ini betul. Kalau lah dia linearly dependent, round skin dia kena kosong, of course. Ini pun betul juga. Dia beritahu solution dia dalam interval ni, y1, y2 are solutions. Therefore, untuk every solution dalam interval sama, boleh express. Linear combination, tengok balik. The round skin form ni. Kalau korang tak ingat balik, boleh je tulis macam ni. Y1, Y2, Y prime, Y2 prime, darab di buat BC. So akan dapat Y1 prime. Sekejap. D. Okay. Y1, Y2 prime minus Y1 prime, Y1. Okay. Betul lah. Berhenti jantung saya tadi tahu. So, saya salah ambil jawapan. Okay. So, yang ketiga lah betul. So, last kali. Kenapa salah yang last kali? Okay. Kalau tengok definition untuk linear dependency. Linear dependent, dia kata there exists a non-zero constant in the interval I untuk solution. But here, bukan linear dependent, ni linearly independent. Kalau linearly independent, dia kena zero constant sahaja. Dia tak boleh ada scenario tu kalau dia linear independent. Definition ni untuk linear dependent. So yang highlight itu sepatutnya dependent. Okay? So jawapannya adalah D lah. The false statement. Okay? So itu sahaja from me. Okay, so Alhamdulillah. Okay lah. So far, satu dia kot yang saya tak dapat betul. So silap lah. It's okay. But it's okay lah. Korang pun insyaAllah boleh score tinggi juga. InsyaAllah, I believe. Boleh rasanya. Okay. Tapi bagi korang lah. So far, how's the test? Okay ke tak test tu? Each of you lah. Boleh lah luahkan sikit ke macam korang tak hati test tu. Bagi korang expectation tu macam tak sangka pula soalan ni keluar. Ada tak? Ke korang macam dah expect dah soalan ni keluar? Tak tahu macam keluar. tu. Tak tahu. Tapi dah tak cukup masa. I see. Dia boleh jawab tapi macam kalau ada masa lebih lagi, lagi seronok. Macam tu. Faham. So maybe kalau ada macam 10-20 minit lagi, boleh ikut kan score. InsyaAllah kan. Itulah, dia sejam tepat kan? Sejam tepat. So, begitulah. Okay, kalau Jad, what do you think? Test malam okay tak? Bagi Jad. Entahlah, aku jawab je. Buat seorang buat Boleh kot. geng. Ha. Buat dengan kawan ke seorang? Tak kawan-kawan. Tapi sama soalan lain-lain juga. Tapi dia punya ni sama je. Coefficient dia. I lain see. je lah. Okay. But okay lah, dia menarik lah soalan dia. Hopefully assignment dengan finals kita bisa score lah untuk cover balik markah yang kita hilang tu. But anyway, insyaAllah itu je kot yang saya mampu nak terangkan
harap ni saya punya penerangan ni tak ada masalah. Anda kata ada, bolehlah yang tengok YouTube tu, boleh tegur sikit. But yeah, nampaknya itu sahaja from me. Ada apa-apa soalan tak?